Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada topik baru bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, kita mulakan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Tema, kita masih mengekalkan tema yang sama iaitu tema kemasyarakatan. Unit yang sama, jiran tetangga. Tapi tajuk kita pada hari ini adalah salam pengenalan. Okay, kemahiran kita, kemahiran mendengar dan bertutur. Minggu lepas kita belajar kemahiran membaca. Okay, pada kali ini kita akan belajar kemahiran yang kedua iaitu kemahiran mendengar dan bertutur pada muka surat 2 buku teks. Okay, standard kandungan 1.1 mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Okay, standard pembelajaran 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal. Okey, untuk bahasa Melayu kita akan belajar berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Okey, tapi pada hari ini kita akan belajar pada berkomunikasi tidak formal. Okay, apa beza situasi formal dengan situasi tidak formal? Okey. Situasi formal ni adalah situasi yang bila kamu berkomunikasi dalam keadaan yang formal lah. Contoh dalam mesyuarat, dalam kelas, dalam program, itu adalah situasi yang formal. Okay, manakala situasi tidak formal adalah contoh berkomunikasi di luar kelas, berkomunikasi di kedai, berkomunikasi di mana? Di tempat sukan, berkomunikasi di kawasan taman perumahan awak. Itu adalah berkomunikasi tidak formal. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal secara individu dengan betul. Okey, bermaksud individu ni secara berseorangan lah. Disebabkan kita pembelajaran kita secara PDPR, secara di dalam rumah. Jadi tugasan ataupun aktiviti kita pun akan lakukan secara individu. Okey, kita teruskan kepada tema 1, kemasyarakatan. Okey. Di dalam buku teks muka surat 1 terdapat 3 gambar, 3 gambar aktiviti yang dilakukan oleh mereka yang mana mereka hidup dalam kemasyarakatan. Okey, jom kita dengar dan tahu apa yang dimaksudkan oleh kemasyarakatan. Okey murid-murid, tema kemasyarakatan menyentuh tentang cara hidup dalam kehidupan bermasyarakatan. Pelbagai program dan aktiviti yang boleh dijalankan untuk memastikan perhubungan yang lebih akrab, wujudnya sikap bantu-membantu, sikap ingin menjaga keselamatan, komuniti dan sebagainya. Okey, pentingnya kita hidup dalam kemasyarakatan sebab bila kita dalam kesusahan, kita ada jiran-jiran yang boleh menolong kita. Kita ada kawan-kawan yang boleh menolong kita. Sebab itulah kita tak boleh hidup berseorangan. Kita kena hidup dalam berkelompok. Okey. Sebab dengan hidupnya berkelompok ataupun hidupnya kemasyarakatan, hidup dalam suasana yang bekerjasama, hubungan yang kita bina itu akan lebih akrab, baik. Wujudnya sikap bantu-membantu, kan? Sikap nak ambil tahu, okay, siapa susah, siapa senang, kan? Okay, faham tak? Okay, kita teruskan kepada aktiviti kita iaitu mendengar dan bertutur. Okay, untuk
untuk muka surat 2, bahagian kemahiran mendengar dan bertutur ni kita ada dua situasi lah. Tapi kita pergi kepada situasi pertama dahulu. Okay. Dengar ustazah baca dan awak boleh baca kemudian. Tapi sebelum tu ustazah akan jelaskan di situasi pertama kita akan belajar 3 perkara, iaitu aktiviti membaca teks perbualan. Okay. Aktiviti kedua, murid-murid mendengar guru membaca teks perbualan. Dan yang ketiga, murid memahami maklumat yang terdapat dalam perbualan. Okay. Awak dengar ustazah baca dan selepas itu ustazah akan terangkanlah apa yang diceritakan dalam situasi pertama. Okay. Jom kita mulakan. Mendengar dan bertutur. Salam pengenalan. Situasi 1. Encik Gobi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian. Encik Husin pula baru sahaja berpindah. Pada hari pertama, Encik Husin telah dikunjungi Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan. Okey, ini adalah Encik Gobi. Okey. Silap. Ini adalah Encik Husin. Okay. Selamat sejahtera. Saya Husin. Saya baru berpindah ke rumah ini. Okay. Lepas tu, ini pula yang kedua pun cakap. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Jun Sen. Rumah saya di hadapan rumah Encik Husin. Saya jurutera. Saya bekerja di syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad. Okay, yang ketiga pun cakap. Selamat sejahtera. Saya Gobi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Husin. Saya guru yang mengajar. Saya mengajar di SK Seri Pertiwi. Okay. Dalam situasi pertama, ustazah akan terangkan apa sebenarnya yang berlaku bagi situasi pertama. Okey, ustazah minta murid-murid fokus dengar apa yang ustazah nak sampaikan. Okey, untuk situasi pertama kita ada 3 orang, iaitu Encik Gobi, Encik Lim dan Encik Jun Sen. Okey, mereka ini tinggal, Encik Gobi dan Encik Lim ni tinggal berjiran. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Taman Impian. Okey, siapa yang baru berpindah di Taman Impian? Okey, jawapannya adalah Encik Husin. Okey, Encik Husin ni yang mana satu? Okey, Encik Husin ni yang pakai baju warna ungu. Okey, dia pun berkenalan dengan Encik Gobi dan Encik Lim. Yang mana Encik Husin ni merupakan orang baru ataupun jiran yang baru berpindah di Taman Impian. Okey. Seterusnya, yang mana satu Lim Jun Seng. Okey, ini adalah Lim Jun Seng yang pakai baju warna hijau. Okey, Lim Jun Seng ni duduk dekat hadapan ke dekat sebelah rumah Encik Husin? Okey. Lim Jun Seng ni duduk dekat hadapan rumah Encik Husin. Dia bekerja di mana? Di syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad sebagai jurutera. Okay, kita pergi pula kepada lelaki yang pakai baju warna kuning. Okay, lelaki yang pakai baju kuning ni adalah Encik Gobi. Dia duduk di sebelah rumah Encik Husin. Dia ni seorang guru dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Seri Pertiwi. Okay, ingat yang baju purple ataupun yang baju ungu adalah Encik Husin, yang baju hijau adalah Lim Jun Seng dan yang pakai baju kuning adalah Encik Gobi. Okey, kita teruskan kepada situasi kedua. Okey, situasi kedua kita pergi kepada 3 aktiviti, iaitu murid melengkapkan dialog yang diberikan. Murid dibimbing melengkapkan dialog yang diberikan dan murid mengujarkan semula dialog yang lengkap dengan betul. Okey,
awak tengok dekat situasi kedua ada dua dialog yang tidak lengkap. Okey, satu yang ini dan satu lagi yang ini. Okey, macam mana cara kita nak tahu macam mana cara untuk kita lengkapkan dialog itu? Okey, Ustazah akan bimbing awak semua untuk lengkapkan dialog dan selepas itu Ustazah nak awak baca semula dialog tersebut dengan lengkap dan betul. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, ini adalah Encik Husin. Okey, dia tanya kepada anak dia. Okey, anak dia ada dua orang lah, Adif dan seorang lagi ni Ustazah tak tahulah nama dia apa sebab dia tidak nyatakan. Okey. Encik Husin tanya kepada Adif. Adakah Adif kenal jiran di sebelah rumah kita ini? Okey, Adif pun dia kata, saya kenal ayah beliau. Lepas tu ada kosongan. Okay. Lepas tu anak yang kedua pun tanya kepada Encik Husin. Dia tanya apa? Siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Okey, bermaksud ada dua dialog yang tidak lengkap yang mana Encik Husin bertanya kepada anak yang pertama, Adif. Dia tanya, tahu tak siapa jiran di sebelah rumah? Manakala anak yang kedua yang perempuan tu tanya kepada Encik Husin, siapakah jiran di hadapan rumah? Jadi kita nak tahulah siapakah nama jiran Encik Husin yang berada di sebelah rumah dan yang berada di hadapan rumah. Okey, jawapannya adalah jawapan yang pertama, adakah Adif kenal jiran di sebelah rumah kita? Jawapannya, ya, saya kenal ayah. Beliau ialah Encik Gobi. Okey, manakala jawapan yang kedua untuk soalan anak yang kedua adalah, okey, siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Okey, jawapan dia adalah jiran di hadapan rumah kita ialah Ling Jun Sim. Cara nak jawab soalan adalah ambil ayat, tiru balik semula ni, jiran di hadapan rumah kita, barulah tambah perkataan ialah. Okey, barulah berikan nama Ling Jun Seng. Kalau soalan tanya apakah pekerjaan Encik Gobi, barulah jawab pekerjaan Encik Gobi ialah guru. Okey, kalau soalan tanya di manakah Encik Gobi bekerja sebagai guru? Okey, jadi jawapan dia adalah Encik Gobi bekerja sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Seri Pertiwi. Okey, kalau soalan tanya A, awak kena jawab A. Okey, faham? Kalau soalan tanya B, awak kena jawab B. Dan pastikan permulaan ayat awak kena lengkapkan. Macam yang Ustazah bagi contoh lah. Dia tanya, siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Okey, awak tak boleh terus jawab Ling Jun Sim. Tak boleh. Awak kena bagi tahu, awak kena nyatakan sekali, jiran di hadapan rumah kita ialah Ling Jun Sim. Okey, faham tak? Okey. Aktiviti terakhir, awak baca semula, awak ujarkan semula dialog yang lengkap dengan betul. Okey, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap segala penerangan, penjelasan dapat difahami oleh kamu semua. Okey, Ustazah akan berikan latihan dan sila buat tugasan yang diberi. Sekiranya tidak faham, boleh terus hubungi Ustazah. Assalamualaikum dan terima kasih. Jumpa lagi.